kita menyadari bahwa kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat. Entah kita yang terlebih dahulu kembali kepada Tuhan karena kematian, atau Kristus yang datang kembali yang kedua kali, maka kita akan bijaksana di dalam menjalani kehidupan di dalam dunia saat ini. Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya mengajak kita untuk membuka kembali 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11 yang sudah kita baca bersama-sama pada pagi ini. Nah, karena kita sudah membacanya 2 kali, kita membaca ayat yang ke-7 saja, nanti ayat selanjutnya kita akan lihat bersama-sama di dalam khotbah pada pagi ini. Nah, mari sama-sama kita baca ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3 ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam teologi Kristen ada satu topik khusus yang membicarakan tentang hal-hal terakhir yang istilah teknisnya itu disebut sebagai eskatologi. Saudara-saudara, para ahli teologi biasanya membagi eskatologi itu di dalam 2 bagian besar. Yang pertama adalah personal eskatologi atau eskatologi pribadi, dan yang kedua adalah general eskatologi atau eskatologi umum. 神学家把末世论分成2类，第一是个人的，第二是一般性的。 Saudara-saudara, eskatologi pribadi atau personal eskatologi itu biasanya berbicara seputar kematian manusia secara fisik, berbicara tentang di mana jiwa atau roh orang yang sudah meninggal, berbicara tentang bagaimana jiwa atau roh orang yang sudah mengalami kematian. 个人性的末世论是讲到一个人死了之后如何。 Sedangkan general eskatologi itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang penghakiman terakhir, berbicara tentang langit bumi yang baru dan lain sebagainya. 一般性的第二类的一般性的末世论是讲到耶稣基督的再来以及万物的接近，这个再来之前的一些的状况。 Saudara-saudara, kedua hal ini, baik personal eskatologi maupun general eskatologi, sangat penting untuk kita perhatikan sehingga kita dapat menjalani kehidupan di dalam dunia sekarang ini dengan bijaksana. 个人性的末世论也好，一般性的末世论也好，都非常重要，是我们知道我们在世界上怎么样过我们的日子。 Nah, di dalam terang ini kita bisa memahami, kita bisa mengerti pentingnya atau urgensi dari peringatan yang diberikan oleh Rasul Petrus di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, khususnya di dalam ayat yang ke-7 bagian A. Rasul Petrus mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 在这样的亮光之下，就是分成这个个人性的跟一般性的，就让我们能够明白我们今天所读的经文，特别是在第7节。 Nah, saudara-saudara, walaupun di dalam konteks surat 1 Petrus yang kita baca hari ini, Rasul Petrus itu lebih berbicara kepada eskatologi umum, yang itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali yang kedua kalinya yang sudah semakin dekat. Tetapi tidak ada salahnya juga bagi kita untuk memikirkan bahwa waktu hidup kita di dunia ini pun juga sudah semakin singkat. 我们所念的这个彼得前书，刚才所讲的是讲到一般性的末世论，可是个人性的末世论也非常重要，因为教导我们怎么样在世上过我们的日子。 Bahkan kita bisa saja
mengalami eskatologi pribadi itu, yaitu kematian, bahkan sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali yang 甚 kedua 至 kali. 于呢，在我们这个还没有死之前，可能耶稣基督第二次再来。 Saudara-saudara, itulah yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. 这就是我们看我们每一天是 Juga bahkan mungkin kita bisa lihat di dalam persekutuan komisi wanita kita di gereja ini. 我们也可以看见我们的姊妹团契是怎么样过这个在末世 Nah, 的日子。 kalau kita ingat-ingat lagi atau kita lihat kursi yang ada di dalam ruangan ini, tahun lalu ada beberapa saudari kita yang masih duduk di salah satu kursi di ruangan ini. Tetapi di awal tahun ini sudah tidak bersama-sama dengan kita karena sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. 就拿我们的姊妹团契吧，这个在我们中间坐的人呢，去年有些还在，今年有些不在了。 Bahkan di tahun ini kita kehilangan salah satu jemaat kita yang masih muda, umur 30-an tahun, yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan kembali. 甚至在今年的年初，我们有个年轻的会友，才33岁，比我们先走了。 Jadi bukan saja kita harus selalu siap sedia di dalam menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus 所以 Kristus 我 yang 们 kedua 除 kali. 了要等候耶稣基督第二次再来， Tetapi kita juga perlu memikirkan bahwa waktu hidup kita di dalam dunia ini pun sangat-sangat singkat. 除了等候耶稣再来，要记得 Nah, 我们 karena 在 itu 世的年 semua 日并不多。 ungkapan bijaksana mengatakan apa yang diyakini seseorang tentang masa depan akan membentuk cara pandang seseorang terhadap kehidupan saat ini. 一个人对未来怎么样的看法，就影响他现在的生活。 Ketika kita menyadari bahwa kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat, 当我们知道万物的接近越来越近了， entah kita yang terlebih dahulu kembali kepada Tuhan karena kematian, 不知道我们因为死亡献见上帝， atau Kristus yang datang kembali yang kedua kali, 或者是耶稣基督第二次再来的时候， maka kita akan bijaksana di dalam menjalani kehidupan di dalam dunia saat ini. 无论是我们先死，或者是耶稣基督再来的时候，我们还活着，就叫我们知道我们有智慧怎么样过我们的年日。 Jadi saudara-saudara, firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 神提醒我们，万物的接近。 Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya kita hidup di dalam waktu kesudahan segala sesuatu yang sudah semakin dekat ini. 既然万物的接近近了，我们如何度我们的日子呢？ Baik dari sudut pandang bahwa waktu hidup kita bisa berakhir kapan saja di dalam dunia ini karena kematian, 我们可以随时随地因为死亡离开世界， ataupun di dalam sudut pandang penantian kita akan waktu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang juga sudah semakin dekat. 或者是说，耶稣我们还活着的时候，可是我们知道耶稣再来的日子越来越近了。 Saudara-saudara, 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11 yang kita baca hari ini memberikan kepada kita setidaknya ada 4 jawaban yang dapat menolong kita untuk hidup dengan bijaksana di dalam masa kesudahan segala sesuatu yang sudah 今 semakin 天我们 dekat. 读的经文，起码给我们4个方面，使我们知道怎么样度我们以下的日子。 Nah, mari kita lihat satu persatu. 我们一个一个来看。 Yang pertama adalah kita harus hidup menguasai diri dan berjaga-jaga di dalam doa. 第一，我们应该谨慎自守，警醒祷告。 Saudara-saudara, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 yang kita baca hari ini, Alkitab mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 万物的接近近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。 Saudara-saudara, kata kuasailah dirimu di dalam ayat ini itu digunakan untuk menunjukkan kondisi seseorang yang tetap sadar dan tidak mabuk. 谨慎自守的意思就是说，一个人在清醒之下，不是昏昏迷迷的状况。 Sedangkan kata jadilah tenang
itu berarti berpikiran jernih atau berpikiran sehat. 谨慎就是还很理智。 Saudara-saudara, kedua kata ini dipakai oleh Rasul Petrus untuk memperingatkan orang-orang percaya agar hidup tidak seperti orang mabuk, tetapi tetap waspada dan menguasai diri dengan memiliki pikiran yang jernih, pikiran yang sehat di dalam menantikan waktu kedatangan Tuhan yang sudah makin dekat. 谨慎警醒，就是叫我们生活不像世人昏昏沉沉的，但是叫我们谨慎警醒，等候耶稣基督再来。 Nah, pertanyaannya, mengapa harus menguasai diri? Mengapa harus berpikiran jernih? Mengapa harus berpikiran sehat di dalam menantikan waktu Tuhan yang sudah semakin dekat? 等候耶稣基督的再来，为什么要谨慎？为什么要警醒呢？ Alkitab di dalam ayat 7 bagian B memberikan kita jawaban supaya kamu dapat berdoa. 答案就是在第7节最后一句，就是让我们能够警醒祷告。 Saudara-saudara, jika kita hidup seperti orang yang mabuk, kita tidak mungkin bisa menguasai diri. Kita tidak mungkin bisa berpikiran sehat, tidak mungkin berpikiran jernih sehingga kita bisa berdoa. 假如我们昏昏沉沉不警醒了，我们就不能够好好的等候主的再来。 Saudara-saudara, ini sedikit sharing pengalaman pribadi. 这是我分享一点我个人的， Tapi jangan taruh di hati. 可是你不要放在心 Ini 上。 sampai belasan 20-an tahun yang lalu. 这是十几20年前的沙布雷， Sapret yang dulu sebelum bertobat, 过去的我还没有悔 waktu 改， masih di Tentena di Poso, Sulawesi Tengah. 在我还在波索点贝纳的时 Khususnya 候， waktu SMA dan setahun setelah lulus SMA 1 tahun nganggur masih di kampung. 就是我高中以及高中毕业1年之后， Bisa dikatakan setiap hari itu mabuk. 我每一天那个时候每一天就是追酒。 Nah, kalau sudah mabuk, apa yang dilakukan? 你知道我醉酒的时候我做些什么呢？ Nah, sudah pasti tidak bisa menguasai diri, 一定是不能够控制自己， tidak bisa mengendalikan diri, 不能够自守， tidak bisa lagi berpikiran jernih, tidak lagi bisa berpikiran sehat. 头脑不清醒。 Contohnya, 什么例子呢？ itu hampir sepanjang tahun mungkin kebanyakan tidur di jalan raya, bukan tidur di rumah. 差不多每天呢，我就睡在马路上， Kalau nggak pun tidur di emperan rumah orang. 不然的话就睡在人的屋檐之下。 Bahkan pernah satu kali itu berurusan dengan polisi karena sudah mabuk, lempar atap seng rumah orang itu tengah malam. 有一次呢，我醉酒的时候把一个瓶子丢在人的屋顶上，我需要跟警察打交道。 Bahkan kadang-kadang tuh ibu, mohon maaf, sudah buang air kecil di jalanan. 有的时候呢，我在路上小便不能够控制， Kenapa bisa begitu? 为什么呢？ Karena sudah mabuk, 因为头脑 tidak 不 bisa 清 lagi 醒， menguasai diri, 不能够约束自己， tidak bisa lagi mengendalikan diri, 不能够控制自己， tidak lagi bisa berpikir jernih, tidak lagi bisa berpikir waras. 头脑不清醒。 Nah, demikian juga di dalam waktu kita menantikan kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. 同样，当我们等候耶稣基督逐渐再来的时候， Apakah dari sudut pandang waktu hidup kita di dalam dunia ini yang sudah semakin singkat, 无论是我们活在这个末世的状况， khususnya di dalam waktu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali yang sudah semakin dekat, 尤其是当耶稣基督再来的时候越来越近了， Alkitab mengingatkan kuasai diri dan berjaga-jaga supaya kamu dapat menggunakan waktu yang ada untuk berdoa. 圣经提醒我们警醒祷告，警醒谨慎自守，警醒祷告， Supaya kita dapat menggunakan waktu yang ada dengan baik untuk berelasi dan berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. 谨慎自守，让我们能够好好的利用时间跟神交往。 Saudara-saudara, jika kita menyadari bahwa waktu kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat,
如果我们真正的悟到万物的结局近了， kita pasti akan lebih bijaksana di dalam menjalani kehidupan saat ini. 我们一定更仔细的、更谨慎的， Kita pasti hidup tidak dengan sembarangan. 我们一定不会生活很随便。 Kita tidak akan menggunakan waktu dan tenaga kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. 我们一定不会浪费时间做一些没有意思的事， Tetapi kita akan hidup dengan penuh penguasaan diri dan kewaspadaan supaya kita bisa menggunakan waktu yang ada untuk berdoa. 相反的，因为我们能够悟到万物的结局近了，才能够谨慎自守，警醒祷告。 Karenanya saya kutipkan sepenggal pernyataan terkenal dari Benjamin Franklin, founding father of the United States, yang mengatakan demikian. 我要摘录这个美国的这个国父 Benjamin 的一句话： Berdoalah seolah-olah besok kamu akan mati. 好好的祷告，好像你明天就要死了。 Saudara, kalau kita tahu besok kita akan mati, 假如我们知道明天我们要死， saya percaya kita akan menggunakan hari ini dengan sebaik-baik. 我相信我们就会好好的利用今天 Kita 的 pasti 时间。 akan menggunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh berdoa. 我们一定好好的用今天的时间，好好的祷告。 Saudara-saudara, kuasai diri dan berjaga-jaga di dalam doa, karena kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat. 谨慎自守，警醒祷告，因为万物的结局近了。 Besok kita mungkin sudah mati, 明天可能我们死了， atau besok juga, atau bahkan mungkin hari ini Kristus akan datang kembali 或者是 yang 明天， kedua 甚 kali. 至今天，可能耶稣基督再来。 Jadi yang pertama, kuasai diri dan berjaga-jaga di dalam doa. 所以第一要谨慎自守，警醒 Yang 祷 kedua, 告。第二， hidup di dalam kasih yang berkobar-kobar kepada orang lain. 要彼此切实相爱。 Nah, saudara-saudara, ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam ayat yang ke-8. 这是第8节所说的。 Dia mengatakan di dalam ayat 7, tetapi kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu ayat 8 dikatakan, kasihilah dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 因为万物的结局近了，所以要彼此切实相爱，因为爱能够遮掩许多的罪。 Nah, di dalam terang kesudahan segala sesuatu yang sudah semakin dekat, Rasul Petrus menasihatkan orang percaya yang menjadi penerima suratnya, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. 在万物的结局近了的亮光之下，所以我们要彼此切实相爱，因为爱能够遮掩许多的罪。 Nah, kata sungguh-sungguh di dalam ayat ini itu mengandung gagasan tentang upaya atau usaha yang keras yang biasanya itu diilustrasikan atau digambarkan seperti kuda yang meluncur dengan kekuatan penuh, dengan kecepatan penuh menuju ke garis finish. 彼此切实相爱，这个切实的意思就是说，好像一个马用力往前跑，冲向前面。 Saudara-saudara, ini berbicara tentang kesungguhan atau semangat yang harus dimiliki oleh orang percaya, yang harus ditunjukkan oleh orang percaya di dalam mengasihi orang lain. 这个切实相爱往前冲，是每一个基督徒当有的。 Cara mengasihi seperti inilah yang harus dimiliki oleh orang percaya di dalam waktu kesudahan segala sesuatu yang sudah semakin dekat. 这样切实相爱，就是基督徒在万物的结局近了应该过的一个生活。 Di dalam waktu menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali yang sudah semakin dekat. 就是在等待耶稣再来越来越近的时候，我们要彼此切实相爱。 Saudara-saudara, cara mengasihi seperti ini, Alkitab katakan menutupi banyak sekali dosa.
切实相爱能够支援许多的罪。 Saudara-saudara, kasih semacam ini memungkinkan kita untuk meminimalkan melihat kesalahan orang lain dan memaksimalkan kekuatan untuk mengampuni dan mengasihi mereka. 这样彼此切实相爱，就帮助我们更少看见人的软弱，更多看见他的长处。 Nah, inilah yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Amsal 10 ayat 12 yang mengatakan kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. 这就是箴言所说的，恨能够挑起争端，爱能够支援一切的过错。 Harus dipahami bahwa di sini Rasul Petrus tidak sedang membuat pernyataan teologis bahwa dosa itu diampuni atau ditutupi oleh Allah. 在这里，彼得不是说在怎么样的状况之下，罪恶要得赦免或者是不得赦免。 Dia juga tidak mengatakan bahwa dosa di dalam gereja, dosa di dalam komunitas Kristen itu harus diabaikan atau ditutupi. Dia tidak ngomong soal itu. 彼得也没有说在教会里面或者在教会外面的罪恶应该被遮盖，不是说这个。 Tetapi di sini Rasul Petrus prihatin dengan perilaku orang-orang percaya yang dapat menghancurkan komunitas Kristen, yang dapat menghancurkan gereja, karena mereka lebih melihat pada kesalahan orang lain daripada mengutamakan hati yang mengampuni dan mengasihi orang lain. 彼得所担心的是什么呢？他就担心神的儿女们看别人的过错更多。 Nah, karenanya Rasul Petrus ingin mengingatkan mereka untuk hidup di dalam kasih yang berkobar-kobar kepada orang lain, khususnya mengingat waktu kesudahan segala sesuatu yang sudah semakin dekat. 为这个缘故，因为他的担心，所以他就提醒、就教导信徒要彼此切实相爱。 Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 万物的结局近了， Waktu kita akan kembali kepada Tuhan sudah semakin dekat. 我们回到神那里去的时间越来越靠近了。 Waktu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali juga sudah semakin dekat. 耶稣基督在降临越来越近了。 Kita tidak punya banyak waktu lagi untuk berselisih dan bertengkar dengan orang lain. 我们没有很多时间在跟别人争吵， Kita tidak punya banyak waktu untuk hidup bermusuhan dan membenci orang lain. 我们再也没有时间去怀恨、仇恨别人。 Nah, tetapi kita harus menggunakan waktu yang sisa ini, waktu yang singkat ini untuk semakin berkobar-kobar di dalam kasih kita kepada orang lain, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. 相反的，我们应该用仅仅剩下一点点的时间，与人相交，切实相爱。 Saudara-saudara, saya yakin kalau kita punya pengertian, punya pemahaman seperti ini, itu akan merubah hidup kita, itu akan merubah cara kita berelasi dengan orang lain. 我相信，如果我们明白这个真理，就会改变我们，就会改变我们对别人怎么样的交往的态度。 Dan itu mungkin yang bisa saya saksikan dari apa yang saya alami secara pribadi, secara khusus yang terjadi di dalam keluarga kami. 这就是我能够做见证的，在我们家里面所发生的事情。 Saudara-saudara, sejak dari kecil, sekali lagi mohon maaf, saya tahu atau saya lihat hubungan atau relasi papa mama saya itu kurang baik. 我从小看见爸爸妈妈的两夫妇的感情不是很好， Nah, mereka seringkali ribut, bertengkar, bahkan untuk hal-hal yang terlalu sepele. 他们常常为了芝麻蒜皮的事而争吵。 Bahkan seingat saya pernah mereka satu kali hampir berpisah. 我记得我小时候记得我爸爸妈妈差一点要离婚。 Nah, itulah salah satu yang membuat saya ketika akan ke Jakarta itu benar-benar takut karena saya tidak siap mendapat kabar satu hari bahwa papa mama saya sudah pisah. 这就是我来到耶加达以前最大的担心，我担心我的爸爸妈妈离婚。 Nah, tetapi puji Tuhan, Tuhan pelihara sedemikian rupa sehingga ya walaupun waktu saya kecil sampai bahkan mungkin SMA saya sudah ke Jakarta, saya lihat benar-benar relasi antara papa mama saya itu kurang baik.
虽然我从小看见爸爸妈妈的感情不是很好的，但是我看见都有改变。 masuk di STT Iman, 当我进到神学院的信息神学院 beberapa 的时 kali 候， mungkin 3-4 kali Tuhan kasih kesempatan pulang kampung. 在读神学的时候，我有3-4次的机会 Nah 回 itu 家。 biasanya sangat dilema untuk saya. 其实回家对我 Satu 的信 sisi 息很 pulang 大的 kampung 困 senang 难。 karena mau ketemu papa mama, mau ketemu keluarga di kampung. 回家一方面高兴能够见到家人， Tapi setiap mau pulang kampung juga ada ganjaran. Saya udah tahu nanti sampai di rumah apa yang saya mau lihat, apa yang saya mau dengar baik dari papa saya ataupun dari mama saya. 可是我也知道以后我回家之后，我爸爸、我妈妈要怎么样。 Dan itu terjadi. 那我所担心的 Nah, 发 biasanya 生 kalau 了。 saya sudah sampai di rumah, 一般来说，我回家以后， nah kalau papa saya lagi nggak di rumah, 假如爸爸不在家， mama saya gunakan kesempatan itu. 妈妈就利用机会， Apa yang dilakukan? 妈妈做什么呢？ Udah cerita papa saya ngaruh. 哦，就这个告状我爸爸如何如何， Papa kamu itu begini, begini, 你 begini. 爸爸呀这样那样， Tolong ditegur, tolong kasih tahu. 你要告诉你爸， Kalau mama saya nggak di rumah, 如果妈妈不在家， kebalikannya, papa saya yang curhat. 爸爸就告状。 Ini pada senyum-senyum begitu ya. 你为什么会笑呢？ Mama kamu itu begini, begini, begini. Tolong 你 ditegur, 妈 tolong 这 diingat. 样那样，你告诉你妈妈。 Dan itu terjadi mungkin 1-2 kali ketika saya pulang waktu sudah di Iman. 每次我读神学回来之后呢，回家就是有这样的情形。 Nah, sebagai anak saya berusaha untuk mendengarkan apa yang mereka ceritakan dengan objektif, tidak memihak salah satu pihak. 作为儿子呢，我呢都听双方的，我尽量客观，不倾向任何一方面。 Biasanya saya ambil waktu untuk menasehati mereka baik pribadi-pribadi, papa sendiri, mama sendiri. 通常我呢就劝勉爸爸自己，劝勉 Nah, 妈妈 dan 自己。 biasanya kalau sudah sampai di hari-hari terakhir, saya mau kembali ke Jakarta. 当我要再次回到学校的时候， Saya kumpulkan mereka 我就 di 召 meja 集 makan.，我就在饭桌上召集我的 Bicara 爸爸妈 secara 妈 khusus. 就特别对他们说。 Bahkan mungkin kalau dihiperbolakan, saya bicara sampai air mata itu sudah jadi bisa jadi kuah. 我可能形容我劝勉他们的时候呢，我的眼泪呢， Nah, saya selalu menasihati 放 mereka. 在一碗里面。 Saya katakan, papa mama usia sudah seperti ini. 我说爸妈，你都到了这 Mau 个年 sampai 纪， kapan lagi hidup terus ribut, berantem, 你 tidak 一直 cocok 要 sama 打 dengan 架到什么时候呢？ Tolong dipikirkan. 你想一想， Kita nggak tahu hari ini tidur, besok siapa yang bangun, 我们不 siapa 知 yang 道 sudah bangun, 明天什么人先起 siapa 来， yang masih hidup, siapa yang sudah tidak hidup. 什么人已经死了，什么人还活着。 Nah, apakah kita mau sesali ketika itu terjadi? Nanti salah satu dipanggil oleh Tuhan. Kita mau nangis darah pun, kita mau nangis sampai kapanpun itu sudah tidak ada gunanya. 如果有一方面先死了，另外一方面活着的，你流泪流血的眼泪没有 Nah, 没有 saya 问题 katakan 的。 mereka, kita nggak tahu hidup kita sampai kapan, papa mama sampai kapan. Jadi tolong pakai bahasa orang sana, hidup bagus saya. 记得吧？这一点，好好的活着。 Nah, apalagi kita nggak tahu Tuhan Yesus sewaktu-waktu akan datang kembali. 而且我们不知道耶稣基督随时随地第二次会再来。 Apakah kita puas ketika Tuhan datang mendapatkan hidup kita seperti ini? 当耶稣再来的时候，他看见我们的生活，他满意吗？ Jadi saya bilang minta tolong pikirkan baik-baik. 所以我说爸爸妈妈，请你好好 Kalian 的思 gak 想。 usah lihat Sapret ini anak kecil, anak kemarin, tapi tolong ingat waktu hidup papa mama, waktu hidup kita di dunia ini singkat. Waktu Tuhan mau datang kembali yang kedua kali juga akan segera terjadi. 你不要看我好像小孩啊，你要记得耶稣来的日子近了。 Dan itu sangat powerful. 这个非常这样的劝勉非常有力。 Nah, selanjutnya kalau saya pulang, 之后呢，以后我如果回家的时 ya 候， sekalipun saya tahu pasti masih ada pergumulan, masih ada masalah. 当然我知道了，他们还是有一些 Tapi 问 saya 题的， melihat bagaimana kehidupan mereka sungguh-sungguh berbeda. 但是我是在看见他们改变了。 Ya, bahkan sampai akhir hidup mereka bisa hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. 直到他们将要临终的时候，他们双方能够活得好好的。
Saudara-saudara, kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat. 万物的结局近了。 Marilah kita hidup di dalam kasih yang semakin berkobar-kobar kepada orang lain. 让我们切实相爱。 Yang masih lengkap, suami istri hidup saling mengasihi. 你的配偶还在的时候， Orang tua, anak juga hidup saling mengasihi. 父母儿女也要彼此相爱。 Mertua, menantu hidup saling mengasihi. 女婿媳妇儿要好好 Saudara bersaudara di dalam keluarga juga hidup saling mengasihi. 家里兄弟姐妹要和睦。 Di gereja juga mari kita hidup saling mengasihi 在 satu 教 sama lain. 会也应该如此。 Jadi yang kedua, berkobar-kobar di dalam mengasihi orang lain. 第二就是要彼此切实 Yang 相 ketiga 爱。 adalah hidup ramah terhadap satu dengan yang lain. 第三呢，我们就要彼此之间不发怨言，互相款待。 Saudara, Rasul Petrus mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat. 万物的结局近了。 Karena itu dia mengatakan di dalam ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. 第九节，你们要互相款待，不发怨言。 Atau di dalam terjemahan lain dikatakan tunjukkanlah keramahan satu dengan yang lainnya tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut. 要显出你们的爱心，不发怨言。 Saudara, kebanyakan komentator Alkitab mengartikan keramah tamahan yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus ketika menulis surat ini adalah berhubungan dengan sikap orang Kristen yang mau menyambut saudara-saudara seiman di rumah mereka sebagai tamu untuk bermalam. 这个第九节中文的翻译非常好，就是万物的结局近了，要互相款待。 Sederhananya mereka mau membuka rumah mereka dan memberi tumpangan kepada orang lain di dalam rumah mereka. 什么意思呢？互相款待，打开你的家门来接待人。 Nah, saudara, di abad pertama, sikap keramah tamahan seperti ini itu adalah hal yang sangat penting karena pada zaman itu belum banyak penginapan seperti saat ini, belum ada hotel seperti kita saat ini. 互相款待对第一世纪的基督徒非常重要，因为那个时候很少旅店。 Jadi itu adalah salah satu pelayanan yang sangat penting di abad-abad pertama gereja. 所以开家门款待外人呀，远方的人那是很重要的。 Nah, karenanya kalau kita memperhatikan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 2, penulis surat Ibrani juga menasehatkan hal ini dengan berkata, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang lain. 希伯来书的作者也说了同样的话，就是在希伯来书第13章说，不要忘记款待远人。 Jadi di dalam terang itulah Rasul Petrus menyampaikan pesan ini kepada orang-orang percaya yang tersebar di seluruh Asia Kecil yang menjadi penerima suratnya ketika itu, di mana mereka mempunyai kesempatan untuk membantu orang Kristen yang berpergian dari kota-kota atau provinsi-provinsi lain dengan memberi tumpangan kepada mereka. 就是按照那个时候的社会的状况，彼得就提醒教导基督徒要开门，要接待远人。 Itu merupakan bentuk keramah tamahan kepada saudara-saudara seiman. 这就是对主内的弟兄姊妹的款待。 Dan Rasul Petrus mendorong mereka untuk memiliki sikap keramahan demikian, bukan hanya karena merupakan kebutuhan praktis, tetapi juga sebagai kesempatan bagi mereka untuk melakukan banyak kebaikan, mengingat waktu kesudahan segala sesuatu yang sudah semakin mendesak. 打开家门接待人，不是单单需要的问题，而且也是因为万物的结局近了，所以要显出我们的爱心。 Mengingat waktu kesudahan segala sesuatu yang sudah semakin dekat. 因为想到万物的结局近了。 Saudara Bapak Gereja Clement dari Alexandria pernah mengatakan demikian. Dia mengatakan bahwa keramah tamahan adalah ekspresi dari kasih orang percaya kepada sesama. 古教父克里门这样说：这个互相款待是一个有权富足的人的一个表现。
Nah, hari ini mungkin kita tidak lagi melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang percaya di abad pertama gereja, yang menunjukkan keramah-tamahan mereka dengan memberi tumpangan kepada saudara-saudara seiman di rumah mereka. 今天很多旅馆，可能我们不需要像过去一样开门来接待远人， Tetapi kita juga bisa belajar prinsip yang sama. 可是原则我们可以学习。 Bahwa kita harus memiliki hati untuk memperhatikan kebutuhan orang lain sebagai ekspresi kasih kita kepada mereka. 这个原则是什么呢？原则就是说，我们要注意人的需要。 Di dalam terang kesudahan segala sesuatu yang sudah semakin dekat, kita harus menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. 在万物的结局近了这种的状况之下呢，我们应该对我们的主内子弟行善， Melakukan kebaikan-kebaikan kepada pasangan kita, 对我们的配偶行善， kepada orang tua kita, 对我们的父母， kepada anak-anak kita, 对我们的儿女行善， kepada mertua kita, 对我们的岳父岳母， kepada menantu kita. 对我们的女婿 Mungkin 媳妇 kita，yang punya karyawan kepada karyawan kita, 家里有工 kepada 人的， supir kita, 有司机的， kepada pembantu kita di rumah, 家里的佣人， dan terlebih kepada saudara-saudara seiman kita di dalam 特别是对我们主内的弟兄姊妹。 Saudara, hal ini juga yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Galatia. 这也是保罗对加拉太信徒的一个提醒。 Di dalam Galatia pasal 6 ayat 9, Alkitab mengatakan, 加拉太书第6章第9节这样说： janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. 行善不要丧志， Karena apabila sudah datang waktunya, 到的时候 kita akan menuai 就有收获。 jika kita tidak menjadi lemah. 假如我们不会变成软弱， Karena itu, 为这个缘故， selama masih ada kesempatan bagi kita, 当我们还有机会的时候， marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita 所以有 seiman. 了机会应该向众人行善，向信徒一家的人更是如此。 Jadi kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 万物的结局近了， Marilah kita hidup ramah seorang dengan yang lain. 让我们彼此的款待。 Yang terakhir, yang keempat, 最后， saling melayani satu dengan yang lain dengan karunia yang telah kita terima. 要彼此服侍，就是按照神所给我们的力 Saling 量， melayani satu sama lain dengan karunia yang telah kita terima. 按照神所给我们的恩赐彼此服侍。 Saudara-saudara, Rasul Petrus mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 万物的结局近了， Karenanya di dalam ayat 10 sampai 11 dia mengatakan, 所以第10、第11节， layanilah seorang akan yang lain. 所以要彼此的服侍， Sesuai dengan karunia telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 彼此服侍，照着上帝所赐的百般的管 Jika 家。 ada orang yang berbicara, 假如有人讲道， ia baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. 要按照神的圣言讲； Jika ada orang yang melayani, 若有人服侍， baiklah dia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. 要照着上帝所赐的力量服侍， Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. 叫上帝在凡事上因耶稣基督得荣耀。 Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. 原来荣耀全能都是他的，直到永永远远。 Saudara, dari bagian ini kita melihat bahwa Rasul Petrus menyiratkan bahwa setiap orang percaya telah menerima kasih karunia Allah, dan karunia itu harus digunakan untuk kepentingan bersama. 彼得告诉我们说，每个人都有恩赐，要忠心使用你的恩赐。 Karunia itu harus dipakai untuk saling melayani satu dengan yang lain, terlebih lagi mengingat waktu kesudahan segala sesuatu yang sudah semakin dekat. 恩赐要好好的用，特别是万物皆寂近了。 Dan di sini kita melihat bagaimana Rasul Petrus memberikan contoh bagaimana karunia itu harus digunakan di dalam gereja, digunakan di dalam komunitas Kristen dengan mengingat waktu kedatangan Tuhan yang sudah semakin 彼得 dekat. 在这里给我们很多的例子，怎么样用这个恩赐。 Dia berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah.
他怎么举例子呢？就是说有讲到的，就按照神的圣言讲。 Jadi dia berbicara tentang karunia, berkata-kata yang harus digunakan untuk menyampaikan firman, untuk mengajar. 说话的恩赐要用来讲道。 Nah, jadi di dalam terang kesudahan segala sesuatu yang sudah semakin dekat, 在万物的结局近了的状况之 kita 下， harus menggunakan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. 要好好的用神所给我们的恩赐。 Rasul Petrus mengingatkan yang punya karunia untuk mengajar, untuk berkata-kata, gunakan itu untuk menyampaikan firman, untuk mengajar. 彼得提醒我们，有说话的恩赐，好好的讲道，好好的讲圣经的 Jadi 话 di dalam 语。 waktu kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat ini, kita tidak punya banyak kesempatan untuk menggunakan mulut kita untuk mengata-ngatai orang lain, untuk membicarakan orang lain, untuk menjelekkan orang lain, untuk menggosipkan orang lain. Tidak ada tempat untuk 所 itu. 以当万物的结局近了，没有时间你讲人家的坏话，你中上人。 Alkitab katakan, baiklah kita berbicara sebagai orang-orang yang menyampaikan firman. 所以会说话的要说神的话， Perkataan kita harus berisi pengajaran firman. 我们的话要有教导的， Perkataan kita harus memberkati orang lain. 要教导，要祝福人。 Perkataan kita harus membangkitkan semangat orang lain. 我们的话要造就更多的人， Perkataan kita harus membangkitkan iman kerohanian orang lain. 我们的话应该造就人的信 Nah, 仰。 yang kedua dia berkata, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. 如果有人服侍，要按照上帝所赐的力量服侍。 Dia berbicara tentang karunia melayani. 这是讲到服侍的恩赐。 Jadi dikatakan semua orang yang melayani, baiklah dia melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan 所 oleh Allah. 有服侍的人要按照神所给他的力量服侍。 Saudara, kalau kita membaca di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam Roma 12, 假如我们读新约，特别是罗马书第12 1 章、 Korintus 12, 哥林多前书12章、 juga di dalam Efesus pasal 4, 以弗所书第4章， kita akan menemukan kurang lebih ada 22 karunia rohani yang disediakan oleh Allah bagi gerejanya, bagi orang-orang percaya. 这些的经文起码讲到22个恩赐是我们可以与人分享的。 Saudara, tidak ada orang yang punya semuanya, tidak ada. 当然，没有一个人拥有所有的恩赐， Tetapi juga tidak ada orang yang tidak punya sama sekali. 相反的，没有一个人连一个恩赐也没有。 Ada yang punya 5, 有人有5个恩赐， ada yang punya 2, 有人有2个， ada yang punya 1. 起码1个。 Tapi pasti setiap orang percaya punya karunia rohani. 肯定的，每一个信徒一定有恩赐。 Nah, yang paling penting bukan punya banyak atau punya sedikit, 重要的不是多少， tapi bagaimana karunia rohani itu dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Dan yang terpenting, Rasul Petrus mengatakan supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu di dalam Kristus 重 Yesus. 要的不是多少，而是怎么样用你的恩赐。彼得说要用这个恩赐来荣耀上帝。 Jadi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, 所以我们这些相信主的人， kita sudah diberi karunia rohani 神 oleh 已 Allah. 经神已经给了我们这个恩赐， Entah kita punya 5, kita punya 2, kita punya 1. 无论是5个、2个、1个， Itu bukan yang utama, itu bukan yang terpenting. 这不是首要的。 Tapi kita harus sungguh-sungguh menggunakan karunia itu dengan sebaik-baiknya untuk melayani Allah, untuk membangun gerejanya, dan untuk kemuliaan Allah. 重要的就是怎么样好好的使用这个恩赐来建造信徒，来建造神的教会。 Nah, ada orang yang bilang kepada saya, Pak Sapret, saya nggak punya karunia rohani. 有人说不是我们有恩赐， Nah, satu-satunya karunia saya, dia bilang, adalah karunia mengkritik. 他说我唯一的恩赐我会批评。 Saya bilang, aduh doe, bertobat jangan. Tuhan sudah datang kembali kedua kali. 你悔改吧， Ya, saya bilang, bertobat, Tuhan sudah datang. Nggak ada karunia 悔 mengkritik. 改，耶稣要再来，没有这个讲坏话的恩赐。 Jadi kita harus menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita Oh, untuk ayo. melayani satu dengan yang lain, 神所给我们的恩赐，不 untuk 是 membangun gereja, 建造教会， untuk mempermuliakan Allah di dalam 荣耀 Kristus 神 Yesus.
Jadi kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat. 万恶的结局近了。 Mari kita menggunakan dengan sebaik-baiknya karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk saling melayani satu 来 dengan yang 吧， lain. 我们用神所给我们的恩赐彼此服 Untuk 侍， membangun tubuh Kristus. 建造基督的身体， Untuk kemuliaan Allah. 为了神的荣耀。 Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 万恶的结局近了。 Kita bisa saja dipanggil oleh Tuhan karena kematian. 可能因为死亡，神召我们， Dan terlebih lagi waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. 尤其是当主的日子越来越近， Nah, oleh sebab itu marilah kita hidup dengan bijaksana di hadapan Allah. 让我们智慧的活在神的面前。 Dengan yang pertama menguasai diri dan berjaga-jaga di dalam doa. 第一，谨慎自守，警醒祷告。 Ayo sama-sama. Satu apa? Menguasai diri dan berjaga-jaga di dalam 警醒祷 doa. 告。 Yang kedua, hidup dalam kasih yang berkobar-kobar kepada orang lain. 第二，彼此切实相爱。 1, 2, 3. 来， Hidup dalam kasih yang berkobar-kobar kepada orang lain. Yang ketiga, hidup ramah terhadap orang lain. 互相款待。 1, 2, 3. Hidup ramah terhadap orang lain. Yang keempat, 第四， saling melayani satu sama lain dengan karunia yang telah kita terima. 彼此服侍，按照神所给的力 Ya, 量， sama-sama. Saling melayani satu sama lain dengan 按 karunia 照 yang 神 telah 所给 kita 的力量。 terima. Nah, sekarang yang terakhir, saling mengingatkan teman kiri kanan kita. 你提醒你左右的人， Tepuk pundak. 你跟他说， Kesudahan segala 万恶 sesuatu 的结局近 sudah 了， dekat. 万恶的结局近了。 Ya, amin. 阿门。 Ya, Lingusa, Saugam, bersyukur untuk firman.